Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, bersama kita pada hari ini dalam perbincangan santai ataupun lebih dikenali sebagai podcast. Jadi, bersama kita pada hari ini terdapat dua orang panel yang sangat-sangat hebat. Panel yang pertama lebih dikenali sebagai Syakir, betul? Ya. Okey. Kemudian panel yang kedua berasal dari Terengganu, betul? Betul. Dan namanya ialah Abdul Rahim. Okey. Jadi, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan secara santai saja, membincangkan tentang pengorbanan. Baiklah. Jadi, setiap soalan akan diajukan kepada dua orang panel kita dan mereka akan menjawab segala soalan-soalan yang bakal diberikan. Baiklah. Jadi, sudah bersedia? Bersedia? Okey. InsyaAllah. Jadi, soalan yang pertama akan kita ajukan kepada Syakir. Baiklah Syakir. Jadi, pada pendapat Syakir kan, apakah definisi pengorbanan yang benar ataupun betul, dan apakah pengorbanan yang terbesar pernah dilakukan oleh Syakir? Mengapa? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada hari ini, saudara Hafiz. Dan insyaAllah sebelum saya sendiri untuk menjawab soalan daripada saudara pengurusi majlis kita, saya terlebih dulu nak memperkenalkan diri lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tak kenal maka tak cinta kan. Jadi sebaiknya kita mengenalkan diri sendiri dah. Ya, betul. Terlupa pula dia. Itulah. Okey, baiklah. Okay, nama diberi Ahmad Syakir bin Muhammad Nur Ilman, berasal dari Selangor dan sekarang menyambung pelajaran lah di Universiti Mu'tah, insyaAllah. Sedikit lah, kalau lebih-lebih pula kan bahaya. Ada keplikan nanti. Itulah pada sikit-sikit lah. Okay, persoalan daripada saudara moderator kita tadi berkenaan dengan definisi pengorbanan yang sebenar. Okay, antara maksud pengorbanan ni adalah menjelaskan kesediaan dan penyerahan diri seseorang individu tanpa sebarang paksaan. Yakni maksud dia, sebarang perkara kita buat ni secara ikhlas, bukannya secara paksaan orang ataupun ikutan daripada orang lain. Jadi pengorbanan ni kata kita buat sendiri dengan kata tiada sebarang paksaan, dengan ikhlas dan niat kita sendirilah, dan tanpa kata ada perkara yang terhalang lah untuk kita buat satu perkara tu. Jadi kalau kita tengok kat sini pengorbanan ni, kita boleh lihat banyak bahagian dia. Antara dia kalau kita boleh tengok ada 3. Dari segi masa, tenaga dan wang lah, wang harta. Di sini saya nak terangkanlah sedikit daripada satu bahagian setiap bahagian. Yang pertama untuk tenaga kan. Tenaga ni atau pengorbanan yang kita boleh buat adalah kata kita mengikuti jawatan ataupun menyertai apa-apa program lah yang kita boleh kata dapat menyumbangkan diri kita ni agar satu program tu berjalan dengan lancar kan. Betul. Itu antara contoh kata pengorbanan tenaga lah. Okay, yang kedua masa. Okay, pengorbanan masa ni kalau kita boleh lihat, kalau kita tengok kan, secara umum kita sendiri pun seorang pelajar universiti. Jadi kalau masa ni kita ada pengorbanan lah untuk kita nak belajar semua ni. Sebab kalau kita tengok kat Malaysia lah khususnya, ramai anak-anak muda sekarang ni leka dengan mainan kan, dengan game, media sosial. Jadi kat sini diorang pun dah kata bazir masa diorang. Jadi kita ada kat sini ni, kita dah kata kita korbankan masa kita yang ada zaman muda ni untuk apa? Untuk mendalami ilmu, tambah ilmu, dan untuk apa? Untuk kita bawa pula ke Malaysia nanti untuk kita sebarkan dengan lebih luas, insya-Allah. Itu yang kedua. Okay, yang ketiga adalah pengorbanan tentang harta. Okay, pengorbanan harta ni antaranya adalah kita sedekah lah, sedekah ataupun kita memberikan sejumlah wang untuk membina masjid khususnya contoh, ataupun kita menyumbangkan untuk
satu program. Itu antara ni lah pengorbanan yang kita boleh kata ambil contoh teladanan. Dan juga sedikit lah untuk sekarang kita pun dalam bulan Dzulhijjah kan. Betul. Dah dekat dengan Idul Adha dan mungkin pun kita dah masuk kan. Jadinya kat sini pengorbanan yang kita lihat ni pada zaman dulu lah. Dan kisah Sayyidina Nabi Ibrahim sendiri, yang mana Nabi Ibrahim ni diperintahkan Allah SWT untuk menyembelih anak dia, Nabi Ismail. Jadi kat sini Nabi pula, Allah ni telah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak dia sendiri. Jadi Nabi Ibrahim apa yang dia buat? Takkan dia macam takkanlah aku nak bunuh, nak sembelih anak sendiri kot. Anak sendiri tanah apa, darah zaman sendiri kan. Dari sendiri kan. Jadi kat sini Nabi Ibrahim ni dia telah menerima perintah daripada Allah sendiri dan dia buat benda tu. Sebab apa dia buat? Sebab itu adalah perintah Allah sendiri. Mungkin ada hikmah sebaliknya kan. Jadi kat sini nak bagi tahu dia, Nabi Ibrahim ni dia sanggup korbankan anak dia ni demi untuk menjalankan perintah Allah SWT sendiri. Jadi nak sini itulah antara pengorbanan yang kita boleh lihat dalam bulan Dzulhijjah ni lah. Jadi kat sini masing-masing pun adalah dia punya pengorbanan terbesar je kan. Yang mana kita pun sendiri lalui dalam kehidupan kita kan. Jadi seterusnya soalan yang kedua tadi, apakah pengorbanan terbesar dalam kehidupan saya sendiri kan? Ya, betul. Okay, tak ada pengorbanan terbesar kat sini. Saya tak adalah sangat pengorbanan terbesar yang saya pernah lalui. Cuma kata secara umum, yang kata semua pelajar-pelajar pun turut merasai, iaitu pengorbanan bila mana kita melanjutkan pelajaran di luar negara. Ya, betul. Kat sini pun kita dah dikira sebagai pengorbanan yang terbesar untuk diri sendiri kan. Sebab apa? Yang pertamanya, kita dah mengorbankan kita punya masa dengan keluarga kita untuk belajar. Kita ni di luar negara, jarak kita jauh. Iya, tambah pula waktu raya ni kan. Itulah kita sesendu kan. Ada menangis dalam bilik, tak tahu. Dah mandi menangis. Tak tahu kan. Jadi kat sini itulah antara pengorbanan terbesar kita, yang mana kita ni kita sanggup korbankan diri kita, waktu, masa, tenaga semualah yang tiga-tiga bahagian tadi, semata-mata untuk melanjutkan pelajaran di tanah Arab ni lah, Jordan khususnya. Supaya apa? Supaya kita dapat menambah ilmu kita dan kita bawa pulang lah. Dan untuk kita memberikan segulung ijazah kepada keluarga kita lah, khususnya ibu dan ayah kita lah, insyaAllah. Jadi itu antaranya pengorbanan terbesar lah, yang mana semua pelajar pun sudah melalui. Dan juga untuk pelajar-pelajar yang akan datang, insyaAllah akan melalui juga. Dan juga yang di Malaysia juga mungkin dah rasa yang mana ada belajar di negeri-negeri lain, di negeri jauh ataupun di Sarawak, Sabah Sarawak kan. Jadi sini itulah antara pengorbanan yang kita rasa bila kita sama belajar ni, untuk kita tambah ilmu kita lah, insyaAllah, untuk diri kita sendiri terutamanya, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Jadi itulah insyaAllah. Sangat-sangat hebat ya Saudara Syakir. Baiklah, itu baru soalan yang pertama. Ada lagi soalan yang kita akan ajukan dekat Saudara Syakir kita nanti. Okey, baiklah. Sementara tadi dalam poin kedua, Saudara Syakir ada menyebutkan tentang pengorbanan seorang pelajar itu dari segi masa. Okey, baiklah. Saudara Abdul Rahim, okey, seperti yang kita maklumkan, kita sebagai penuntut ilmu kan. Okey, jadi boleh tak Saudara Abdul Rahim cuba berkongsi sedikit bagaimanakah cara kita sebagai penuntut ilmu untuk mengaplikasikan pengorbanan dalam kehidupan seharian kita, serta apakah implikasi ataupun kesan pengorbanan yang tuan telah rasai sepanjang perjalanan menuntut ilmu? Mungkin boleh berkongsi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kita kehadrat Allah, kita dapat berkumpul. Jadi agak comel soalan yang tersebut menumpukan keadaan kita yang mana kita sekarang ni ada di Jordan. Jadi ada yang telah saudara kita ataupun ustaz kita, Ustaz Syakir menyebutkan sikit sebanyak tentang
penuntut ilmu. Jadi sebelum kita nak pergi jauh ni, perlu perkenal diri atau tidak? Boleh saya Boleh. lupa. Jadi sebagai perkenal diri, nama saya Abdul Rahim bin Ahmad Munif. Saya berasal daripada Terengganu. Kalau ada orang kata apa, logat Terengganu tu harap-harap faham dah. Pekat lah bahasa. Patut buka sih. Jadi sebelum kita nak pergi jauh, dalam soalan ni kita kena faham konteks yang kita cakap sekarang ni, penuntut ilmu. Dan apa yang penuntut ilmu akan hadap dari segi pengorbanan dalam mereka menuntut ilmu. Jadi ada beberapa pengorbanan yang kebiasaannya penuntut ilmu akan hadap. Yang pertama yang kita boleh tengok, ni macam podcast kan, sembang santai kan. Jadi yang pertama ni kita boleh tengok, yang pertama ialah pengorbanan masa. Yang ni pengorbanan masa ni amatlah penting. Kita tengok sendiri yang baru-baru ni ada melintas di Facebook Amber sendiri. Kalam daripada Imam Razali, yang daripada maksud kalam beliau ni, beliau kata masa ni agaklah tidak patut bagi seorang penuntut ilmu ni dia mengabaikan masa, sehinggalah masa ni menjadi sia-sia. Jadi di dalam nasihat beliau ni, bezakan sebagai penuntut ilmu ni, sebagai penuntut ilmu Islam, kita kena bezakan masa kita dengan binatang dalam kefahaman tu. Sebab kalau kita tengok manusia dengan binatang ada beza dia. Binatang ni dia pun ada masa, cuma dia ni melalaikan masa dia tanpa ada orang kata makan malam ke makan siang ke, berterabur. Jadi kita sebagai penuntut ilmu adanya perlunya ambil berat dalam dalam menguruskan masa dan mendisiplinkan masa. Itu yang pertama, pengorbanan yang pertama yang kita hadap. Contoh kalau kita tengok pengalaman masa yang kita ada, yang dalam soalan dia tanya pengalaman apa? Ya, betul. Pengalaman apa ni kalau nak cerita ni jadi macam orang kata angkat baku sendiri agak dia. Hamba pun taklah sebagus yang orang lain. Lebih bahasa kan. Hamba ada tengok zaman hamba ambil stam tu, adalah beberapa kawan yang hamba tengok dia ni dalam menjaga masa ni hamba tabik lah. Sehingga kan dia ni dalam ramai-ramai kawan, dia lah paling istiqamah dalam menjaga masa. Yang ni orang lain pukul 12 tidur, pukul 6 bangun. Dia pukul 1, pukul 2 tidur, pukul 4 bangun pula untuk solat tahajud, untuk menuntut ilmu. Dia ni berbeza dengan orang lain. Orang lain agaklah menghafal secara maksudnya waktu-waktu yang ada. Dia ni menyusun. Dia kata, dia pernah ambil cakap dengan dia, gua ni tidur entah susun. Dia kata susun dalam setiap hari ni dalam 4 jam, 3 jam dia tidur, untuk kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Tu pengorbanan yang pertama. Pengorbanan yang kedua yang kita tengok dalam dalam menuntut ilmu ni ialah pengorbanan tenaga. Yang mana tenaga ni juga dia ni menjadi tenaga dan jiwa ni menjadi satu pengorbanan yang agak sangat diperlukan dalam menuntut ilmu. Macam kita tengok, kita duduk di Muqtah, rumah dengan jamiah tu agak jauh, yang menyebabkan ia memerlukan tenaga. Lagi-lagi insya-Allah kita akan hadap musim Saifi ni. Ya Allah, kita boleh bayang duduk dalam coaster tu. Ya Allah, berpeluh. Apa yang kita fikir hanya nak duduk rumah je. Itu antara pengalaman ataupun sudut yang kita boleh tengok contoh. Itu pengorbanan yang ada dalam konteks penuntut ilmu. Pengorbanan yang ketiga pula ialah pengorbanan dari segi harta. Harta ni, buana kita nak bincangkan pasal harta. Pernah dinasihatkan oleh Imam Syafi'i dalam satu kalam, beliau sebut ada 6 perkara yang perlu ada pada penuntut ilmu untuk mencapai ilmu dia. Dan salah satu ialah kebercukupan, iaitu menunjukkan kepada harta tu. Kita kena perlu ada harta. Sebab apa? Sebab dengan harta tu kita boleh beli kita boleh beli yang pertama kitab. Selain itu, yang kita tengok keadaan sekarang,
membayar iuran jamiah. Yang itulah kita tengok. Yang dan pengalaman, kalau nak cakap pengalaman, ada sahabat-sahabat hamba yang duduk sini, ada kisah banyak-banyak mantikoh, ada juga mafrah, ada ni. Dia cerita dia datang ni dalam keadaan dengan persendirian. Jadi dia memerlukan duit, dan daripada duit tu dia susun dengan sendiri untuk untuk bayar rusun jamiah, dan ini untuk beli kitab. Itulah antara pengorbanan yang kita boleh tengok dalam bab harta. Pengorbanan yang ketiga kita boleh tengok ialah pengorbanan masa kita sebut dah, tenaga kita sebut dah. Yang ketiga kita sebut pengorbanan harta. Yang keempat ialah pengorbanan keinginan. Keinginan ni agak lafsu, sebab keinginan ni kita sebut dalam keinginan, di bawah keinginan tu ada yang minat, dari segi minat. Jadi dalam menuntut ilmu ni kita perlukan kita korbankan dulu hobi atau minat kita di tepi. Sebagai contoh macam hamba duduk sini, hamba sebenarnya lebih kepada minat kepada peternakan, orang sebut. Macamnya. Tapi bila duduk di sini, hamba tak mampu nak buat gitu. Sebab apa? Sebab kita kena sedar yang kita datang ni untuk menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, boleh je nak beli rumah, tapi ada pula dia perlukan makanan. Dan duit tu juga amanah daripada ibu bapa. Dan juga kalau orang yang datang daripada Mara, datang daripada Maidang, datang daripada yayasan, semua tu adalah duit amanah yang mana kerajaan ataupun rakyat di Malaysia sendiri bagi untuk kita belajar ilmu agama. Jadi empat pengorbanan tu diperlukan dalam penuntut ilmu. Jadi setakat tu jawapan untuk soalan yang kedua tadi. Masya-Allah. Sungguh padat sekali jawapan yang diberikan. Masya-Allah. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ajukan pula soalan kepada saudara Syakir kita lagi. Okey, baiklah. Syakir dah bersedia? Sedia. Okay, baiklah. Jadi soalan yang ketiga adalah dalam saya dengar bahawa ada yang mengatakan bahawa pengorbanan masa lalu menjadikan anda masa kini. Mungkin saudara Syakir boleh berikan sedikit komen tentang kata-kata ini? InsyaAllah. Okey, soalan tadi mengenai satu kenyataan iaitu pengorbanan masa lalu menjadikan anda masa kini. Okey, sedikitlah kita cerita santai lah kan. Okey, sedikitlah cerita mengenai saya. Okey, sebelum saya melanjutkan pengajian ke Muktas sendiri ke Jordan, ketika waktu sekolah menengah, mungkinlah rata-rata pelajar-pelajar kat sini pun sama. Yang mana sekolah menengah ni saya sendiri melanjutkan sekolah di kota luar daerah, nak kata jauh daripada rumah sendiri kan. Jadi kat sini sama jugalah pengorbanan kan. Kita belajar luar, kita belajar jauh daripada keluarga. Yang mana bila mana kita belajar jauh daripada keluarga ni, masa dia kita kurang dengan keluarga, dan kita tak dapatlah kata berjumpa secara berterusan ataupun secara setiap hari. Itulah mungkin antara kesan dia, kata kalau secara umumnya lah kita boleh lihat sendiri kesan dia. Yang pertama, kalau kita belajar jauh daripada keluarga ni, kita dapat kata berdikari kan. Yang mana kalau kat Saman lah, rata-rata semua sama kan. Kalau Saman ni, kalau kita boleh tahu, kita akan kata basuh baju sendiri, makan sendiri, tak ada kata mak ayah nak masakkan ke, nak suruh makan ke apa ke, ataupun belajar sendiri kan. Kata study group ataupun prep, semualah kita akan berdikari kan. Kalau kita tak pergi ke arah itu, tak pergi ke arah kedua, kita berjauhan, macam mana kita nak berdikari sendiri kan. Jadi kat sini antara kesan yang baik ni lah, ada faedah dia, kita dapat berdikari yang mana kita dapat buat semua kerja ni tanpa keluarga lah, tanpa keluarga kita khususnya kan. Jadi itu antara kesan dia lah yang pertama kan. Dan yang kedua, antara kesan dia adalah kita dapat kata sikap bertanggungjawab tu sendiri lah, bertanggungjawab kan. Yang mana bila mana kita kat luar, okay, contoh kita dah melanjutkan perjalanan ke Jordan khususnya,
kita kena pandai lah, kita kena pandai dalam pengurusan masa, pengurusan duit, yang mana kalau kita tak jaga dua ni, ni antara contoh lah, masa dengan harta ni kalau kita tak jaga, maka dia akan kata bukan runtuh, dia nak kata akan mengganggulah kehidupan kita sebagai pelajar sendiri. Contohnya kalau masa tadi kan, kalau kita tak dapat menjaga masa, macam mana kita nak mengulang kaji pelajaran? Contoh waktu exam, takkan kita nak esok exam, pagi tu boleh tahu tu last minute kan, mana tak pecah kepala. Itulah zaman anak muda sekarang. Itulah. Tapi kalau orang-orang pandai tak apalah kan. Itu antara kalau contoh masa. Kalau harta, contoh kita boros dalam membelanjakan satu jumlah yang mana wang tu adalah untuk kita nak bayar yuran contoh dia, ataupun kita nak beli kitab, tapi kita dah gunakan wang tu dan habis. So kat sini kita dah tersekat macam mana kita nak bayar duit tu, ataupun macam mana kita nak dapatkan sumber kita punya pengajian akan datang kan. Jadi kat sini kata bahayalah jika mana kita sendiri tak dapat manage ataupun menjaga pengurusan kita sendiri. Jadi bila mana kita dah berjauhan dengan keluarga ni, baru kita akan kata rasalah bagaimana kita nak berdikari, bagaimana kita nak bertanggungjawab dan sebagainya. Okey, itu antara ni lah. Dan seterusnya, antara kesan kata yang saya sendiri dapat adalah iaitu kata dengan sikap tawakal kan. Tawakal ni kenapa? Okey, sebelum kita melanjutkan pengajian ke Jordan khususnya, mesti kita akan berfikirlah dan fikiran kita mesti kita akan fikir macam mana kewangan kita kat sana, macam mana kewangan kita bila mana kita dah menuju kat sana, macam mana sara hidup kita dan macam mana kita nak survive dalam kehidupan yang mana kalau kita tahu kat Jordan ni dia punya pendanaan sangat mahal. Jadi kat sini bila mana ada sikap macam tu ataupun fikiran begitu, kita akan rasa macam tak boleh macam ni, kita nak sama belajar ni, duit pun tak ada. Kita pun kalau nak tengok kewangan mak ayah kita pun macam cukup-cukup makan je kan. Kesian kat ada dia bagi kita kan. Jadi kat sini kita dah fikir macam mana. Jadi kat sini kita rasa macam dah tertekan kan. Tapi dengan kata kita ambil sebagai satu benda tu, yang mana perkara tu adalah untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita dan juga untuk masyarakat. Okey. Kita melanjutkan pelajaran ke Jordan ni adalah apa? Untuk menambah ilmu kan. Dan jurusan yang kita ambil pun adalah jurusan agama sendiri kan. Jadi bila mana kita letak agama itu nombor satu, maka kat sini Allah akan lihat lah pengorbanan kita, yang mana kita sendiri bersungguh-sungguh kita nak melanjutkan pelajaran agama dekat luar kan. Jadi kat sini Allah akan lihat kita punya usaha dan pengorbanan, dan kita pun dah tawakal, apa yang jadilah kan. Tapi kita nak bertawakal pun jangan bertawakal macam duit tinggal RM1 nak pergi Jordan. Itu tak boleh lah. Tapi tawakal adalah dia punya ni kan, dia punya peringkat-peringkat dia. Di sini bukan usaha dulu. Betul, usaha je kan. Usaha, doa dan tawakal kan. Jadi dengan tu kita dah bertawakal, yang mana kita bertawakal bahawa insya-Allah semua urusan kita ke sana ataupun kehidupan kita ke sana dimudahkan. Kita berdoa dan insya-Allah dalam masa tu, dan kita dah bila mana kita dah melanjutkan ke Jordan, kita macam dah sebulan 2 bulan tu tiba-tiba adalah satu bukaan pinjaman marah kan. So, sekarang pun dah ramai kata marah buka kan. Jadi kat situ kalau zaman saya tu tahun pertama lah yang marah buka permohonan tu untuk bidang agama sendiri. Jadi nak situ nak kata rezeki yang tak terduga, yang mana kalau kita tengok marah ni jemput pinjaman boleh ubah ni banyak lah kan. Banyak punya jumlah dia. Jadi kat sini saya sendiri pun mohon lah, dan mohon dapat. Alhamdulillah. Jadi kat sini nak kata dengan kita punya tak tahu apa yang akan datang, hikmah je pun kita dah nampak kan sebagaimana besarnya hikmah dia dan kebaikan yang kita dapat tu lah. Jadi itulah antara kata kesan-kesan faedah yang kita boleh ambil sebagaimana kita
ada pengorbanan dalam kehidupan diri kita sendiri, dan rasanya semua bolehlah kata masa-masa pun ada pengorbanan dan masa-masa pun ada kebaikan yang mereka sudah dapat juga. Jadi kat sini bolehlah sama-sama kita ambil sedikitlah itibah ataupun sedikitlah kita boleh kata mengikhlaskan setiap perkara kita buat, insya-Allah. Itu saja. Masya-Allah. Terima kasih saudara Ustaz Syakir kita. Wow, sangat-sangat hebat ya. Daripada pengorbanan kita dapat belajar untuk meletakkan setinggi-tinggi kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya soalan yang terakhir kita akan ajukan kepada saudara kita Ustaz Abdul Rahim. Baiklah. Ustaz. Baiklah, jadi soalan dah bersedia? Okey, jadi soalan yang terakhir adalah macam manakah ataupun bagaimanakah untuk kita tahu bahawa segala pengorbanan yang kita lakukan pada hari ini sentiasa berada di jalan yang benar, jalan yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan yang keempat menanyakan tentang bagaimana kita nak tentukan pengorbanan yang kita lakukan ni duduk di atas tujuan yang benar ataupun jalan yang lurus. Macam tu. Jadi yang pertama-tamanya, yang asas sekali, kita kena tahu setiap pengorbanan mesti ada tujuan. Jadi kita kena tahu apa tujuan dan apa cita-cita yang kita ada, yang kita tuju tu dulu. Jadi sebagai konteks orang yang sebagai contoh untuk musim-musim berkorban, apakah tujuan dia ni ataupun seseorang ni melakukan korban tersebut? Dan dalam konteks penuntut ilmu, apakah tujuan dia ni menuntut ilmu dan datang ke Jordan ataupun masuk ke mana-mana universiti pun. Jadi tu yang pertama. Jadi apabila jelas, orang kata apabila jelasnya tujuan, akan jelaslah pengorbanan yang kita buat tu atas tujuan apa. Yang kedua ni orang kata kita perlu pastikan pilihan yang kita buat dengan kita mengorbankan sesuatu tu, kita buat ni atas dasar benda. Dan sebagai Muslim, sebagai orang yang beriman, kita diajar dari kecil, diajarkan dari kecil untuk kita melakukan apa-apa yang mesti diredai oleh agama, iaitu siapa yang kita fokuskan dalam agama tu? Al-Quran dan Sunnah. Yang mana dalil tu, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Dua benda tu kita kena tengok. Jadi kita kena contoh belajar ilmu agama, tapi kita pergi belajar dalam bentuk jalan yang salah. Sepatutnya belajar ilmu agama kita ambil dengan seorang syekh, tiba-tiba kita ambil dengan pemotong kayu. Jadi apakah betul yang kita ambil? Betul tak betul? Jadi pengorbanan yang masa kita buat akan jadi sia-sia. Jadi yang ketiga, kita ni yang bagaimana cara yang ketiga ialah kita mengenepikan persepsi ataupun pendapat orang-orang sekeliling yang menjatuhkan kita. Sebab kita ni kebiasaannya, kita hidup pun dalam hidup belajar ni, kita akan ada member-member, ramai member. Tapi bukan semua member menggalakkan kita untuk mencapai kepada cita-cita. Ada yang member dia datang ketika kita berjaya. Ada yang datang tiba-tiba malam exam tiba rapat. Malam exam rapat main game. Bukan ajak kita untuk study, untuk murajaah. Tu dalam orang kata dalam menuntut ilmu. Kalau dalam bekerja, kita nak capai, contoh sebagai seorang guru, kita perlulah ada niat tujuan untuk mendidik generasi yang akan datang. Tapi dalam waktu kerja boleh berlaku di kalangan cikgu sendiri ada yang orang kata berperilaku buruk. Dan daripada tu ia datang berkawan dengan kita bagi persepsi yang menyebabkan kita luntur dan putus asa daripada tujuan yang kita nak. Jadi itulah tiga cara bagaimana untuk kita tentukan ataupun dalam soalan ditanya amba kan. Jadi bagaimana amba untuk tentukan pengorbanan yang berlakukan tu ada jalan lurus ataupun tidak. Syukran.
Masya Allah. Dengan ini, apabila tamatlah kata-kata daripada Syekhuna kita Abdul Rahim, maka tamatlah podcast kita pada hari ini. Jadi, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Syakir dan juga Ustaz Abdul Rahim. Baiklah, jadi akhir kata, marilah kita sama-sama muhasabati untuk memanfaatkan kelebihan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk melaksanakan ibadah korban. Semoga ibadah korban dan amal kebajikan yang kita lakukan atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah diterima dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sekian, itu sahaja daripada kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beraya.